Ketemu lagi kita dalam sesi pembelajaran sejarah tingkatan 5. Dan hari ini kita masih lagi dalam bab yang kelima, iaitu pembentukan Malaysia. Hari ini kita akan teruskan dengan dua subtopik dalam bab 5, iaitu Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharaan Malaysia dan konfederasi dan usaha menangani. Jom kita mulakan. Kita mulakan dengan topik 5.5, Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharaan Malaysia. Perjanjian Julai 1963 yang turut dikenali sebagai Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement MA63 ialah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Perjanjian Malaysia. Perjanjian Malaysia telah ditandatangani pada 9 Julai 1963 di London. Prinsip utama perjanjian ini adalah untuk mengiktiraf hak yang sama kepada semua negeri dalam Malaysia. Dan kandungannya adalah seperti yang telah dikemukakan oleh jawatan kuasa antara kerajaan. Terdapat 7 intipati utama Perjanjian Malaysia. Yang pertama, tarikh pembentukan Malaysia adalah pada 31 Ogos 1963. Yang kedua, Sarawak, Sabah dan Singapura akan menjadi ahli dalam Persekutuan Malaysia bersama-sama Persekutuan Tanah Melayu. Yang ketiga, Kerajaan British akan mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Malaysia. Keempat, memberikan kelebihan kepada Sarawak dan Sabah menubuhkan Kabinet Negeri. Kelima, memperuntukkan tempoh masa peralihan, contohnya dalam bidang pentadbiran awam serta pendidikan kepada Sarawak dan Sabah. Intipati yang keenam ialah kerusi parlimen diberikan kepada Singapura sebanyak 15 kerusi, Sarawak 24 kerusi dan Sabah 16 kerusi. Dan yang ketujuh ialah penduduk Bumiputera di Sarawak dan Sabah mendapat pengiktirafan sama seperti orang Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Sabah bersetuju mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai balasan dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris dalam tempoh 10 tahun selepas tahun 1963. Pada tahun 1970, Datuk Mustafa Datuk Harun menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan sebagaimana mengikut dasar pendidikan kebangsaan. Kemudian pada tahun 1971, Dewan Undangan Sabah telah meluluskan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa dalam urusan rasmi negeri Sabah. Misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Selepas pengisytiharaan penubuhan Malaysia, Indonesia telah membuat bantahan rasmi mengenai pembentukan ini. Bantahan ini telah dikemukakan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Oleh itu, UTHAN, iaitu Setiausaha Agung PBB, telah mengumumkan penubuhan sebuah jawatan kuasa, iaitu
United Nations Malaysia Mission ataupun UNMM pada 12 Ogos 1963 untuk menilai dan membuat laporan. Lawrence Michelmore, iaitu Duta Amerika Syarikat di PBB, telah mengetuai rombongan melakukan tinjauan di Sarawak dan Sabah. Pembentukan Malaysia yang sepatutnya diisytiharkan pada 31 Ogos 1963 terpaksa ditangguhkan kerana laporan Setiausaha Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Kemudian pada 14 September 1963, misi ini menerbitkan laporan penduduk Sarawak dan Sabah yang menerima pembentukan Malaysia. Peristiwa pengisytiharaan Malaysia. Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963. Istiadat pengisytiharaan ini diadakan serentak di Kuala Lumpur, Sarawak dan Sabah. Pengisytiharaan Malaysia yang diadakan di Kuala Lumpur telah dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong, yang mana baginda telah membacakan pengisytiharaan ini di Stadium Merdeka dan disaksikan oleh Tunku Abdul Rahman. Manakala di Sarawak pula, Datuk Abang Haji Openg Abang Sapi telah mengangkat sumpah jawatan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Pengisytiharaan Malaysia telah dibaca oleh Hir Johari, Wakil Kerajaan Persekutuan Kuching di Sarawak, dan turut hadir ialah anggota Kabinet Negeri. Di Sabah, Datuk Mustafa Datuk Harun telah mengumumkan pengisytiharaan Malaysia di Kota Kinabalu serta menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sabah yang pertama. Dan pada masa ini, Tun Abdul Razak Husin telah mewakili Kerajaan Persekutuan. Baik, kita teruskan dengan subtopik yang terakhir dalam bab 5, iaitu konfrontasi dan usaha menangani. Kerajaan Indonesia tidak menentang pada peringkat awal rancangan pembentukan Malaysia. Penentangan ini bermula selepas pemberontakan Brunei pada 7 Disember 1962 apabila Tunku Abdul Rahman membuat kenyataan bahawa Indonesia terlibat membantu pemberontakan. Partai Komunis Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk menyelar rancangan Malaysia sebagai penerusan dasar neokolonialisme yang dirancang oleh kerajaan British. Konfrontasi. Konfrontasi telah dilaksanakan pada 20 Januari 1963, yang mana Menteri Luar Indonesia pada masa itu, Dr. Subandrio, telah mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia dengan alasan mengancam kedudukan Indonesia. Pada masa ini, terputus hubungan antara dua kerajaan, iaitu Kerajaan Malaysia dengan Kerajaan Indonesia. Namun demikian, pelbagai usaha yang telah dilaksanakan untuk mengingatkan rakyat agar tidak terpengaruh dengan kabar angin ini. Dengan itu, banyak poster dan informasi telah dikeluarkan untuk meyakinkan rakyat agar tidak terpengaruh dengan dasar konfrontasi ini. Peristiwa penentangan Indonesia. Pada 20 Januari 1963, Indonesia telah melancarkan dasar konfrontasi terhadap Tanah Melayu dengan menggunakan slogan
Ganyang, Malaysia. Pada 16 Januari hingga 27 Mac 1963, tentera Indonesia telah melancarkan serangan gerila di Sarawak. Kemudian pada tahun yang berikutnya, pada bulan Ogos hingga Disember, pendaratan gerila di Johor telah berlaku. Berikut merupakan serangan Indonesia terhadap Malaysia secara terperinci. Tindakan ketenteraan terawal berlaku apabila pendaratan tentera dan separa tentera Indonesia di Tebedu, Sarawak pada 12 April 1963. Kemudian pada 29 Disember 1963, berlaku peristiwa berbalas tembakan antara tentera Malaysia dengan Indonesia di Kalabakan, Sabah. Pada 2 September 1964, berlaku peristiwa pendaratan seramai 30 orang gerila Indonesia di Labis, Johor. Gerila Indonesia yang masuk ke Johor telah ditahan oleh pasukan tentera Malaysia. Dr. Ismail Abdul Rahman telah membawa isu serangan ini ke dalam Majlis Keselamatan PBB. Kaedah provokasi tidak mengubah pendirian Malaysia untuk bertindak selain cara diplomatik. Langkah menamatkan konfrontasi. Malaysia menggunakan pendekatan diplomatik dalam usaha menangani konfrontasi. Tanggungjawab menyusun strategi diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri yang diketuai oleh Muhammad Ghazali Shafie. Tugas utama kementerian ini adalah untuk mematahkan kempen propaganda dan mendapatkan sokongan negara luar. Dalam usaha menamatkan konfrontasi ini telah mengambil masa selama 4 tahun, yang mana ia bermula pada tahun 1963 sehingga tahun 1966. Apakah yang telah berlaku sekitar tahun 1963? Antara usaha awal yang telah dilaksanakan ialah menamatkan konfrontasi yang telah dilakukan oleh U Tan, iaitu Setiausaha Agong PBB. Beliau telah mengutus wakilnya C.V. Narasimhan pada bulan Februari 1963 untuk berunding dengan pemimpin kerajaan Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Langkah yang kedua yang dilaksanakan sekitar tahun 1963 ialah Presiden Macapagal telah menganjurkan rundingan di Manila pada 9 April 1963 dan negara kita pada waktu ini diwakili oleh Muhammad Ghazali Shafie. Ketiga, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menerima undangan Presiden Sukarno untuk bertemu di Tokyo. Dan dalam pertemuan ini, Tunku Abdul Rahman telah menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Yang seterusnya ialah usaha Tunku Abdul Razak Husin dalam menghadiri mesyuarat peringkat Menteri Luar di Manila, iaitu bermula pada 7 hingga 11 Jun 1963 bagi mencari penyelesaian konfrontasi. Dr. Subhan Rio, Menteri Luar Indonesia, juga hadir bagi pihak negaranya. Yang seterusnya ialah usaha yang dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman, di mana beliau telah menghadiri mesyuarat bersama-sama Presiden Sukarno
dan Presiden Macapagal di Manila pada 31 Julai hingga 5 Ogos 1963. Dan hasil penting dalam pertemuan atau mesyuarat ini ialah penerimaan kerajaan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia selepas penilaian dibuat oleh PBB terhadap Sarawak dan Sabah. Usaha menamatkan konfederasi ini diteruskan sehinggalah pada tahun 1964. Pada tahun ini, rundingan antara Malaysia, Indonesia dan Filipina telah berlangsung dan melibatkan 2 persidangan peringkat menteri di Bangkok dan 1 sidang kemuncak di Tokyo. Peranan utama telah dimainkan oleh Tan Nhat Khaw Man, iaitu Menteri Luar Thailand yang menganjurkan pertemuan dengan Menteri Luar Indonesia. Kemudian usaha menamatkan konfederasi ini juga berterusan sehingga pada tahun 1965. Pada tahun ini berlaku peralihan kepimpinan di Indonesia, iaitu pada 30 September 1965. Dan pada tahun ini konfederasi telah ditamatkan, yang mana apabila Jeneral Suharto melantik Jeneral Ali Mortopo dan Adam Malik untuk berunding demi untuk menamatkan konfederasi. Dan pada tahun 1966, Kerajaan Indonesia telah mengumumkan penamatan konfederasi pada 4 Ogos 1966. Dan Tunku Abdul Razak Husin telah menandatangani perjanjian persetujuan normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia di Jakarta pada 11 Ogos 1966. Konfederasi telah memberikan pengalaman kepada negara kita untuk mengurus krisis pada peringkat serantau dan antarabangsa. Komitmen tinggi yang diberikan oleh pemimpin dan pegawai kerajaan telah berjaya mengelakkan masalah ini menjadi konflik yang lebih besar. Oleh itu, penting bagi rakyat Malaysia bersatu padu untuk memastikan kestabilan negara dan mengelakkan ancaman luar.